Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market Dicon, market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni adalah start hari yang penting untuk kita tengok di Bitcoin dan market secara keseluruhan dan market tradisional juga. Sebab apa hari ni, untuk hari ini 25 hari bulan kita akan ada start earning report untuk orang kata company yang besar, consider dalam company yang tergolong walaupun yang masuk dalam S&P 500. So ini untuk jangkaan untuk earning report untuk start minggu ini, jangkakan sedikit bullish untuk earning report dan apa yang akan berlaku S&P 500 akan melakukan kenaikan. So meaning kita akan tengok akan ada kejatuhan di DXY dollar, kemudian dengan kejatuhan di DXY dollar kita akan nampak akan ada berlaku kenaikan sikit di Bitcoin. So meaning Bitcoin ada possible untuk break. Semalam kita macam dekatkan untuk kita breakout Thailand, kita perlu confirmation untuk daily, dan apa yang kita dapat dalam daily tak ada confirmation. So apa-apa nanti itu akan terangkan secara technical dan fundamental untuk dalam market ke mana ke arah pergerakan untuk current time. Kemudian kita akan tengok juga beberapa altcoin yang lain. Juga tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam, iaitu hari Isnin. So inilah total market cap. So currently total market cap still lagi berada dalam 900 bilion, taklah 900 bilion iaitu 932 bilion dengan volume macam biasa normal 55 around aku kata 55 bilion. Kemudian BTC dan Ethereum still lagi dominasi market dalam kategori yang sama, iaitu dalam around 40k untuk BTC, Ethereum dalam 17.7, tapi Ethereum ada sikit berlaku peningkatan daripada 17.0 ke 17.7, ada peningkatan 0.7%. So apa kita tengok untuk summary pergerakan semalam, kita akan tengokkan untuk yang ni. Secara keseluruhan semalam total market drop sebanyak 1.17 dengan volume sikit increase sebanyak 35.26. So untuk harga semasa untuk pagi ni ingat Bitcoin berada pada 19.3, iaitu dengan performance untuk semalam lah drop 1.24%, meaning weekly dia drop 1%. So untuk Ethereum still lagi berada around yang sama dari 1.345 dengan dropping 1.45. So meaning bila Bitcoin drop kita jangkakan untuk Bitcoin dan altcoin drop. Bila Bitcoin drop, kita jangkakan untuk altcoin lain juga drop. Sebenarnya kita berlaku rejection malam di kuartal di chart semalam juga akan kita tak dapat confirmation di daily, dan kata beware sebab apa kita ada RSI dan stock RSI kita dah berada overbought, so boleh berlaku rejection. Dan semalam kita berlaku rejection, yes tak banyak, tapi kita dah drop Bitcoin 1.25%. Kita jangkakan untuk altcoin lain juga akan terus melakukan dropping ataupun turut melakukan dropping semalam. So kita akan tengok ada tak altcoin yang lain sedang melakukan peningkatan. So sedang ni semua sedang melakukan kejatuhan. Matic saja yang still lagi maintain 0.16%. So untuk altcoin lain semua dalam red candle. So itulah efeknya bila Bitcoin melakukan dropping, untuk altcoin lain juga akan turut dropping disebabkan apa? Dolar yang mengukuh. So tanpa buang masa kita akan tinggal fear index dulu. Fear index kali ini kita berada di extreme fear. So normal dah berada di extreme fear, kita dalam bearish market. So masing-masing menunggu untuk bottom. Bila akan bottom untuk jangkaan bulan 12 adakah akan dapat? Kalau dapat itulah rezeki untuk kita buy altcoin yang harga murah 95-98% dan Bitcoin dalam almost 83%. So untuk chart kita akan tengok di Bitcoin apa yang berlaku semalam. Inilah pergerakan chart semalam di mana kita tengok ada pump untuk hari Isnin. Kemudian petang Isnin tu juga berlaku rejection di kawasan ni, di mana juga kita ada trend line dan juga kuartal middle channel ni, dan point ini di mana juga point ni tengok RSI berada overbought dan stock RSI berada overbought. So kita nak breakout tu momentum tak ada, at least ada volume, tapi macamlah volume kita berkurangan, volume kita tak ada, kemudian berlaku dropping. So normal berlaku dropping ni. So apa yang kita tengok next, ke manakah arah pergerakan seterusnya? So kita akan tengok review balik ke RSI. RSI currently berada above 50, so good sebenarnya. Ini menandakan untuk price adalah potential untuk naik atas itu ataupun bergerak. Kata arah dia lah walaupun sedikit ataupun banyak, pergerakan tu adalah more kepada untuk naik atas untuk short term, iaitu di 4 hours. Kemudian di stock RSI price dah pun drop ke hampir oversold. So ni yes ada sedikit ruang lagi untuk drop betul-betul oversold di kawasan line merah kita ni 1.6, currently baru 25. So ada lagi kata nak drop bawah. Sekiranya stock RSI ni terus drop bawah, meaning kita nampak stock RSI ni nak terus atau ke bawah, iaitu line merah ni,
kita akan tengok RSI akan drop below 50. So meaning apa yang berlaku, kita akan nampak momentum untuk naik atas itu dah fail, meaning kita akan nampak price tu ada possible akan return balik ke kawasan below support ini ataupun line bawah ini. So itulah untuk pembacaan di technical analysis. Tapi untuk current time kita tengok adalah momentum RSI berada above 50, meaning pergerakan dia adalah arah dia adalah lebih terjurus ke atas. Bila stock RSI pun berada hampir di below, so meaning momentum kalau ada berlaku kenaikan, so kita akan ada possible untuk Bitcoin melakukan kenaikan. Sebab tu cakap untuk hari ni adalah start yang penting, sebab apa kata ada earning report. So bila earning report macam lah untuk company yang ada untuk minggu ni adalah yang ni yang kita tunjukkan. So kita ada start 25 hari bulan. So kita dah 25 hari bulan, cuma yang ni siapa nak tahu adalah PMO tu apa? PMO adalah pre-market open, ataupun kalau EMC apa? EMC adalah after market open. So meaning PMO ni apa? Meaning setengah jam sebelum US market buka. Consider kalau waktu Malaysia kita 8.30 dia kita akan dapat dah kuartal earning report untuk ni. Sekiranya bullish, meaning masa open tu nanti market open US kita akan nampak bullish di mana? Bullish untuk S&P 500. Kenapa juga S&P 500? Sebab apa? Company ini adalah company besar yang juga Mastercard, Marcus Corp, Coca-Cola ni adalah kuartal company yang consider yang tergolong dalam S&P 500 penjat. Dengan S&P 500 tu apa? S&P 500 adalah kuartal chart untuk 500 company terbesar dalam US market, yang mana 500 company ni adalah kuartal ada efek besar dalam ekonomi US. Sebab apa? S&P 500 ni adalah boleh consider juga sebagai data untuk kita next kuartal Q4 punya earning report nanti. So meaning sekiranya kita dapat bullish untuk earning report untuk ni, kita jangkakan untuk S&P 500 juga melakukan peningkatan. So currently S&P 500 berada di mana? S&P 500 berada di key point penting untuk dia breakout. Kalau dia breakup ke atas, meaning kita akan next point adalah boleh sampai ke kawasan 39. So meaning ini dengan bantuan earning report, volume kita boleh naik berlaku dalam hampir 4% untuk S&P 500. So meaning apa berlaku untuk meaning dengan kenaikan S&P 500, kita jangkakan akan ada kejatuhan di dolar. So meaning bila kejatuhan dolar nanti kita akan tengok ada kenaikan di Bitcoin. Nanti kita akan step by step. So kita tengokkan untuk S&P 500 untuk RSI adakah boleh melakukan kenaikan. So kita tengok RSI, stock RSI berada overbought, stock RSI pula hampir berada overbought. So ini adakah kita akan dapat good earning report untuk ni? So bergantung kepada ni, tapi berdasarkan technical untuk price yang melakukan kenaikan tu breakout atas ni amat heavy. Tu kita berada di key level key point sebelum ni pun kita agak tu memang kuartal tentangan ni hebat kuasa ni ataupun kuasa resistance. So adakah boleh support? Ini hanya boleh breakout hanyalah dengan volume saja. So macam mana nak dapat volume? Adalah dengan kuartal earning report yang baik untuk hari ni. Dan kita akan nampaklah akan ada buy untuk masuk dalam market, dan volume itu akan menyebabkan kita breakout ke atas kawasan ni, dan price akan berada overbought. Kuartal betul-betul overbought, stock overbought, dan kita akan berlaku sikit reaction itulah untuk kuartal sebagai retest, dan retest cooling down untuk terus menaikkan ke atas ataupun breakout balik ke bawah untuk drop ke bawah. So itulah analisis sekarang. So untuk short term kita tengok ada possible untuk malam ni kita akan ada green candle untuk S&P 500, meaning apa yang berlaku, kalau S&P 500 melakukan kenaikan, kita akan jangkakan dolar akan berkurangan ataupun drop. So dolar sebelum ni saya cakapkan dolar adalah potential untuk drop di kawasan ni, sedikit lagi drop untuk bawah ni. So meaning align dengan kita punya analisis, meaning kita tengok dia SY boleh drop. Tapi ikutkan untuk itulah untuk short term saja, mungkin hanyalah dengan volume saja, volume di S&P 500 tu meaning ada short term ya, possible short term. Sebab apa? Kita akan tengok berlawanan dengan RSI, stock RSI berada oversold dan stock RSI berada hampir oversold walaupun ada sikit ruang untuk drop. So meaning untuk walaupun kita nampak ada kekuatan untuk bullish, tapi untuk momentum itu sebenarnya tak ada. So momentum yang untuk datang lah hanyalah dengan volume. So volume tu nak datang mana? Dengan quarter earning report. So kalau earning report bagus, kita akan nampak volume tu boleh pull price, tapi pull price tu lah hanyalah kekadar untuk short term saja. So ini juga kan bila di SY sampai bawah ni dia akan berlaku huge bounce balik. Sama juga di seperti S&P 500. Kita berlaku pump ni, kita akan berlaku huge drop balik untuk drop ke kawasan ni. So itulah yang boleh berlaku. So ini untuk short term apa yang akan berlaku di Bitcoin. So bila S&P 500 naik, dolar drop, kita akan jangkakan Bitcoin juga akan turut melakukan kenaikan disebabkan dolar. So ini untuk yang ni align dengan cakap di Bitcoin tadi. Bitcoin analisis nampak adalah price di 4 hours lebih kepada untuk journey untuk naik atas, dan stock RSI berada below. So untuk short term kita akan possible untuk dapat Bitcoin untuk breakout kawasan ni dan naik sampai mana?
naik kawasan zon jangkakan dia akan kata still lagi breakout dan hanyalah sideways di kawasan atas. Kita akan main above pula channel ni. So above channel kita boleh target dalam kawasan 20.4 kalau amah dalam 20.8k 20.8k ataupun 20,800. So itulah consider walaupun dalam ni 20.5 tu ada key level kawasan kuning ni. So apa yang untuk yang short term kita jangkakan, kita akan tengok untuk ada kenaikan kawasan ni. Kemudian kenaikan tu yang penting untuk Bitcoin akan drop atau tidak, yang penting kita akan tengok. Untuk sebab apa? Untuk hujung bulan ni adalah hujung bulan sebelah kita akan dapat earning report, dan ketika earning report terbaik kita akan dapat volume. Kemudian kenapa 2 cakap lepas kita dapat volume tu akan berlaku huge reaction balik, seperti mana dolar yang akan rebound balik ni atas, S&P 500 akan drop balik ke bawah. Bini apa yang berlaku di Bitcoin juga akan possible pergerakan adalah kita akan berlaku breakout dan kita akan drop balik ke bawah. Kenapa? Drop itu disebabkan apa? Drop itulah disebabkan untuk awal bulan 11 kita akan ada Fed meeting, iaitu penentuan untuk next interest rate 1 dan 2 hari bulan meeting. 2 hari bulan kita akan dapatkan. So kita akan dapatkan berapakah base point yang kita dapat. Normally sekiranya Fed menaik aku kata below ataupun 75 base point ke bawah, itu normal. Kalau kita dapat ni report seperti itu, jangkakan tak akan ada sebarang pergerakan yang drastik dalam chart. Kita akan nampak hanya still lagi sideways. Tetapi sekiranya kita nampak pergerakan ataupun kenaikan untuk inflation interest rate 100 base point yang pertama, so Zul tak jangkakan kita akan dapat 100 base point mana di bulan 12 ini. Zul jangkakan adalah Disember nanti, iaitu align dengan kita aku kata seiring dengan Q4 punya earning report untuk tahun 2022 tu ni. Maksudnya kan ada possible kita akan ada possible untuk last drop. Bukan apa, interest rate perlu dinaikkan disebabkan inflation sedang berlaku terus lagi kenaikan. Untuk yang bulan lepas bulan 9 kita dapat kita nampak interest rate inflation terus melakukan kenaikan year of year, dan month of month terus melakukan peningkatan. So ni Fed perlu naikkan interest rate untuk fight inflation. Meaning dengan kenaikan interest rate nanti 2 hari bulan nanti ataupun 14 hari bulan untuk bulan 12, kita akan tengok dolar akan terus melakukan kenaikan. Maksudnya cakap untuk short term, meanwhile possible kita akan ada kata untuk happy sebelum 14 sebelum 2 hari bulan ataupun 14 hari bulan kita ada 2 lagi untuk kenaikan interest rate. Jangkakan untuk bulan 12 kita akan dapat first 100 base point ataupun kenaikan 1% untuk di kuartal interest rate untuk di US. Meaning kita akan huge shock dalam market, berlaku price akan drop ataupun short term, dan 1% tu je, kalau 1% itulah akan yang menyebabkan DXY melakukan kenaikan drastik. Bila kenaikan drastik di kuartal DXY dolar, apa berlaku S&P 500 akan drop. Bila drop, apa berlaku di Bitcoin akan melakukan dropping juga disebabkan dolar yang mengukuh. So tengok macam mana pergerakan. Meanwhile Zul still lagi monitor untuk yang ni long term ni, iaitu pergerakan yang bearish yang besar ni. Nanti Zul akan macam ni, point breaking ni kita ada target lagi, iaitu target kita di kawasan bawah ni 14k. Untuk short term mini pump kawasan 25 tu ada boleh berlaku. Jangan kuat terkejut kalau naik. Tapi untuk kali tengok untuk sampailah hanyalah consider untuk next key level lah 20.4, dan kita ada kuat bear flag yang ini untuk price target dalam kawasan 16k. Untuk short term 16k boleh bounce balik ataupun untuk drop ke kawasan next ke kawasan 14k. So jangkakan untuk bottom adalah kawasan 14k ke 10k. Kalau dapat untuk end of the year, end of the year bulan ni tahun ni atau bulan 12, kita akan buy dan akan start buy untuk altcoin, dan juga untuk tahun depan, awal tahun depan tu akan start DCA untuk buy Bitcoin dan juga beberapa altcoin seperti Bitcoin dan Ethereum. So itulah untuk analisis tu, untuk Dul buy aset ini untuk collect untuk next bulan ataupun prepare untuk punya next bulan punya kuartal dana, ataupun bukan untuk kata portfolio, nak cari dana pula, portfolio tu punya portfolio untuk next bulan, iaitu jangkaan 2025. So untuk ni jangan terkejut kalau berlaku kenaikan, dan jangan terkejut kalau berlaku rejection. Still lagi kita berada di dalam kawasan ini, iaitu FPEC. So belum lagi breakout mana-mana. So currently untuk Bitcoin ada possible untuk breakout ni, dengan walaupun breakout tu tak jangkakan breakout tu akan berlaku huge pump. Sebab apa, kita tengok di DXY dah pun berada oversold. So momentum tu adalah positif sikit saja, kemudian berlaku drop itu sama ada dia boleh stay atau tidak above yang ni. Terpulang kalau ada stay above macam ni, mungkin kita akan nampak sampai 20.4. Kemudian nanti interest rate bulan 11 dan bulan 12 kalau ada bet, kita akan ada kenaikan yang tinggi
100 base point ke atas, kita akan jangkakan ada shield drop untuk dalam market. Drop itu adalah drop sampai ke 17k ataupun below, bergantung kepada market. Tapi nampak currently 19 point kita ataupun 19.1 adalah still lagi kita punya current major support. So itulah untuk arah di perkara Bitcoin. So, kita akan di ruangan komen je. Semalam ada yang request pasal apa, dia akan tengokkan tengokkan MNW pada hari mana untuk long term. Yosi tak, okay, nanti tengokkan tu. Okay, thank you untuk support tu. Memang aku kata thank you untuk support. Apa tu tahu untuk current time memang tu jadual tak kata clean sangat untuk tu buat live apa semua tu je lah. Next month tu akan cuba balik untuk buat live setiap hari tu, taklah hari tapi at least dalam seminggu tu adalah 3 dalam 4 hari. So apa kita tengokkan MNW dan tengok MW tu akan tengokkan tu, nak tengok chart MNW. So adakah ni Morpheus Network. So yang ni ikut MW. So nanti tu akan tengokkan dekat mana dia punya market 1.9 di KuCoin. So kita akan tengokkan di KuCoin MMW USDT di KuCoin. Tu kita akan tengokkan chart ni macam mana. So kita tengok chart ni, okay, 4 hours sebelum ni dah drop. So harga opening kat mana? So kita buatkan ni, kalau di KuCoin harga opening lah di sini. Nanti tu akan pergikan satu chart lagi tu, nak tengoklah Bitrate. Tengok Bitrate tu, tengok Bitrate. Alright, Bitrate daily. Okay, tak apa chart dia, tak pasti kenapa chart dia macam ni. Okay, dah. Okay, kena scratch betul-betul. So opening ni kat mana? Kita nak tengok opening dia. Opening sama juga, iaitu opening dalam 2.28. So kita akan back balik lah. Kita akan back balik untuk di KuCoin. Kita pergi ke 4 hours balik. Sorry, kita akan tengokkan di KuCoin, di KuCoin 3.7 harga opening. So inilah major support kita. So meaning untuk long term price perlu berada above balik di kawasan ni. So meaning kita akan tengokkan untuk di MNX sampai mana kawasan ni dah drop below sampai bawah. So Karil sedang drop. Kita ada key level kita omah dalam kawasan ni. Tampakkan yang ni. So yang ni adalah key level kita. So meaning price kalau breakout atas ni, kita boleh jangkakan next adalah movement adalah next key level. Kita boleh jangkakan tengok sini. So inilah poin-poin penting untuk melakukan kenaikan sebelum dia pergi balik ke major support dia adalah 3 poin atas. So meaning adakah good untuk invest? So currently price dah melakukan kenaikan. So supposedly kalau nak good invest adalah di kawasan ni tu, iaitu bila price drop dengan drastic. Tapi kalau kata high risk, sebab apa drop below support. So kat sini untuk yang lepas kita untuk pembelajaran juga, kita tengok ini dia dah buat apa pattern ni, pattern bullish. Kita tengokkan ini. So nampak price itu melakukan aku kata, kalau siapa yang belajar dulu yang lama dia tahu lah ni, inilah falling wedge. Falling wedge adalah pattern reversal. So dah berlaku breakout, dah naik, dah sampai. Adakah boleh naik lagi? Point breaking, last high, last low. Last low, last high ini. Kita akan tengok point breaking price dah pun sampai ke kawasan ni dan currently berlaku breakout above yang ini, above key level. So next point adalah possible kita boleh naik, tapi kita tengoklah RSI di 4 hours dah pun berada di betul-betul overbought. Store RSI pun overbought. So dijangkakan akan possible melakukan dropping ataupun sideways saja kawasan ni sebelum melakukan kenaikan lagi. Untuk di daily pun overbought. So meaning untuk yang ni berhati-hati, sebab apa MNW ni boleh drop balik. Drop sampai mana kita akan jangkakan dia ada possible drop. Sebab tapi apa kita tengok dah above atas ni, above atas ni. Sebelum ni kita nampak ada je candle yang shadow, tapi kali ni kita dapat body. Kita dapat body close dan dah nampak pun breakout dan retest, iaitu yang mana untuk di daily 4 hours ni breakout, retest 1, 2, 3 still lagi bersupport, dah berlaku kenaikan. Tu ada possible untuk berlaku lagi kenaikan berdasarkan untuk volume. Tapi aku kata mungkin kenaikan tu untuk macam cakap lah, kalau dollar drop kita akan jangkakan untuk yang ini boleh naik untuk retest. So retest tu tengoklah, retest tu kalau berjaya kita akan naik balik untuk 29.39. Tanpa gagal drop, kita akan melakukan dropping balik. So dropping tu mana kita boleh drop, iaitu kita akan jangkakan untuk next drop adalah drop yang kata sihat, bukan drop yang kita akan adalah last low. Itulah mana-mana saja possible. Kalau contoh dia naik sampai 29,
kejatuhan yang sihat adalah perlu balik jatuh dalam kawasan ini, net skill level ni. So ni kalau kejatuhan ni adalah good untuk jatuh. So adakah boleh jatuh dalam $1? Kita jangkakan kalau ada berlaku kenaikan 29 dan kita dapat interest rate tinggi, Bitcoin drop, DXY naik. So jangka untuk Memphis MNW ni boleh drop juga kawasan ni, dan mostly kita tengok dia hanya perlu stabil kawasan ni. Kalau drop skip below tak masalah, kita ada kuartal almost dalam kawasan ni. So dalam box ni adalah kawasan kita, so dia boleh drop dalam kawasan ni sebelum dia berlaku lagi kenaikan. Kalau dia drop below ini, itulah bahaya dah dalam market. Orang kata untuk secara teknikal, fundamental mungkin ada something wrong. So ni price boleh drop balik kawasan almost $1. Yes, boleh, tapi kata dengan tengoklah momentum Bitcoin ataupun dolar. Kalau dolar drop, macam lah rezeki end of the year, kalau dapat kita possible boleh balik dalam $1. So apapun, untuk siapa yang holding ni dah ada buy di kawasan bawah ni, saya sarankan untuk anda holding dia untuk long term. Kalau anda feeling untuk long term, kalau untuk short term anda boleh consider TP di kawasan 2.9 ni, $2.9. Sebab apa? Akan possible akan berlaku rejection. Disebabkan apa? RSI dan stop RSI untuk di 4 hours di daily semuanya dah berada overt. So untuk short term, kalau ada possible kita akan berlaku dropping, sama ada dropping sekarang ataupun kita akan terus melakukan kenaikan sebelum dropping. Kalau berlaku kenaikan ini ke 2.9, maknanya itu anda perlu TP lah, anda ambil profit juga ataupun modal, kemudian tunggu drop. Sebab apa? Kita RSI dah berada betul-betul di kawasan overbought. So itulah untuk MNMW. So tu nak tengok juga Ethereum sikit, apa yang berlaku di Ethereum sebelum tu akhiri punya analisis untuk pagi ni. So Ethereum untuk punya chart trendline nampak pergerakan still lagi bergerak dalam kawasan ni. So chart ni lah chart yang lama. Siapa yang chart yang tu monitor lama, memang tak akan ada sebarang kata draw yang lain. Inilah tu punya trendline, banyak trendline ni. So untuk kali kita berada di above kawasan ni, mereka kawasan ni kita akan buat line kuning yang baru. So line kuning baru dulu adalah untuk possible untuk kita punya bottom untuk di Ethereum. Apa-apa kita akan tengok chart tu adalah Ethereum currently price berada mana di daily. Tengok daily akan 4 hours. Price adalah pergerakan chart lebih kurang sama seperti Bitcoin, iaitu pergerakan untuk yang ni dah pun sampai. Untuk yang ni price dah sampai, yang ni price of breaking dah pun sampai punya target. Walaupun sedikit lagi nak sampai, tapi consider dah sampai pun target ni kawasan below. So meningkat sini yang kita boleh kita jangkakan boleh delete aja. Yang ni kita tak perlu monitor dah. Kali kita hanya monitor pergerakan ni aja untuk bullish signal, iaitu ni bull flag untuk jangkaan price Ethereum boleh melakukan kenaikan. So ini apa berlaku? Sekiranya dalam 1 bulan 2 bulan ni kita nampak dolar still lagi kata berkurangan dan Ethereum breakout, so jangan terkejut lah, Ethereum boleh melakukan kenaikan lebih daripada Bitcoin. Tapi untuk current time, kita tengok RSI di 4 hours overbought, tapi stop RSI below. So ini momentum untuk naik itu sedang di build up untuk di Ethereum. Ini kita nampak ada momentum boleh breakout. So ini kita consider 1 point, 2 point, 3 point. Kalau kita dapat breakout ni, clean breakout 1.4, kita boleh journey balik ke kawasan almost 2k untuk di Ethereum. Untuk short term tu adakah yang berlaku? So kita akan tengokkan macam mana breakout ini. Kalau ikutkan kita ambil dua ni, kita ada dua bottom yang kita akan draw satu channel yang lebih besar sikit. Untuk adakah boleh sampai kawasan ni atau sampai lebih mana, kita akan tengokkan low ini to low ini, bawah low ni kita letak dan kita akan drag sampai atas ni. So ini kita nampakkan jangkaan untuk channel yang lebih besar untuk di Ethereum ni. So per yes boleh naik sampai, consider untuk jangkakan kalau naik pun at least sampai di kawasan ni, middle kawasan ni, dan akan berlaku rejection balik. So breakout possible to drop balik, dan breakout tu kalau breakout bawah ni baru kita akan angkakan ada another drop ke bawah. Drop sampai mana? Untuk yang ni tak jauh pun, sebab apa last height dia lah kawasan ni saja. So untuk breakout pun tak tinggi, tak jauh mana point breakout. So yang ni hanyalah price menuju kawasan balik ke dalam 1k. So still lagi dalam kawasan range yang besar. So untuk Ethereum, so holding lagi, menjadikan bila tu nak buy Ethereum dan Bitcoin ni adalah jangkakan end of the year. So inilah untuk Ethereum. So possible akan berlaku breakout untuk di Ethereum, ataupun RSI dah berada above 50. Above 50 dan stop RSI berada cooling down. So momentum build up untuk Ethereum untuk next quarter short term pump possible boleh sampai di kawasan dalam balik ke major resistance, iaitu 1.4 dan 1.7. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Siapapun earning report sebelum Rohi earning report untuk hari ni, kat mana nak tengok earning report, anda boleh pergi ke ekonomi.com, dan ekonomi.com ni anda nak type apa, pergi saja untuk ni ada earning report. So klik saja earning report. Earning report, selepas anda klik earning report, kita akan klik kan okey earning report. So ini tak nampak, so anda perlu tekan tomorrow. Sebab apa? Tomorrow adalah sebab US baru hari di hari Isnin, kita dah Selasa. So malam nanti kita waktu malam, dia orang baru pagi hari Selasa. So inilah tomorrow.
tomorrow ni apa, baru kita tengok nanti ada Google, kotak Alpha A, Alpha C, kita ada Visa, Coca-Cola. So ini semua tengok. So kat mana anda boleh tengok tepi ni after market close. Yang ni adalah before market open. So Coca-Cola kita akan dapatkan setengah jam awal sebelum market open. Tu anda boleh tengok ni. So data-data ni sekiranya banyak green candle ataupun green nombor ini, meaning anda tengok akan macam juga dekat awal tadi, S&P 500 akan drop, DSY akan S&P 500 akan naik, DSY akan drop. So meaning kita akan jangkakan untuk Bitcoin akan juga berlaku kenaikan disebabkan efek DSY drop. So meaning ada possible untuk hari ni kita akan nampak Bitcoin untuk minggu ni berlaku kenaikan, tapi hanya short term saja. Kemudian kita akan tengokkan data untuk bulan Fed meeting nanti, iaitu 11 hari bulan. Kalau bullish, tapi jangkakan normally kalau Fed kita akan sampai ini last year lah, last year 14 bulan baru kita akan ada, tu jangkakan baru kita akan dapat 100 Bitcoin. Untuk bulan 12 tu jangkakan 75 base point ke bawah saja. So ni apa berlaku untuk kita akan ada another sideway, kalaupun mereka pun another sideway dalam kawasan ini sebelum tunggu bulan 12 pula. So dalam bulan 12 tu kita dapat akan report dalam kawasan ni, breakout bawah ni, kita ada possible untuk last drop kita untuk bulan 12, di mana yang akan cakap lagi dia tu untuk kita punya bottom. So guys, ataupun itulah untuk analysis. So yes, saya tahu memang untuk current time boring, memang market boring, tu punya analysis pun agak boring sebenarnya. So apapun itu saja yang Zul mampu buat, tapi insyaAllah malam ni kita akan buat live pukul 10 malam. So malam ni kita santai-santai, so anda boleh tanya sebarang persoalan untuk chat anda, dan jumpa anda secara live malam nanti pukul, Zul akan buat awal sikit, iaitu pukul 9 malam. So nanti Zul akan update balik di Discord channel Zul. So siapa yang dalam Discord channel dia akan tahu bila Zul akan live. So Zul akan buat 9 ataupun 10, tengok keadaan. Dekat 10 macam lewat sangat. So Zul akan buat cuba pukul 9 malam. So guys, itu aja untuk malam ni. Sorry, untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review, iaitu live malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.